Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita mesti selalu sebut Ramadan, tetamu agung akan hadir bertemu dengan kita. Maka sebelum kita berbicara tentang Ramadan, mari kita muhasabah dulu dengan satu ayat Suratul Ali Imran ayat 185. Allah SWT mengingatkan kita, setiap yang bernyawa akan merasai mati. Kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya, ada kedudukan dalam masyarakat, orang yang tak dikenali dalam masyarakat, apa saja warna kulit, bangsa, kaum, duduk di mana, manusia ataupun haiwan, za'iqatul maut, akan merasai sakaratul maut, mati. Pengkhabaran daripada Aisyah radhiyallahu anha melihat bagaimana Rasulullah berhadapan dengan sakaratul maut yang dahsyat. Rasulullah mengambil kain menutup wajahnya dan Aisyah melihat tubuh badan Rasulullah dibasahi dengan peluh. Dahsyat tak dahsyat? Nabi kita tu bagaimana dengan kita? Beringatlah tentang kedatangan maut. Kemudian disebut dalam ayat ini, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Janganlah kita berkira sangat untuk bercucuk tanam ni kita beribadah, sebab di sana kita akan dibayar. Yang penting jaga niat kerana Allah, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, inilah dia sesungguhnya yang telah berjaya. Walaupun di dunia ini dia ada perniagaan tidak berapa berjaya, dia tak pernah ada rekod straight A dalam akademik, tak pernah ada satu kejayaan yang boleh dibanggakan, tak apa. Kejayaan tidak dihumban dalam api neraka, masuk syurga. Kejayaan ini mesti ditempa oleh manusia yang cerdik. Satu orang lelaki tanya Nabi, siapa orang cerdik? Nabi kata, cerdik itu orang yang banyak mengingati kematian dan orang yang membuat persiapan untuk lepas mati. Ini orang cerdik. Jadi kalau nak cerdik, nak berjaya, ni dia. Dan di akhir ayat, inilah yang perlu kita tekan. Dan sesungguhnya, ingatlah bahawa kehidupan dunia ini, sebahagian para mufassirin menggambarkan dunia itu apa? Meliputi segala kemewahan, pangkat kebesaran. Ini semua illa mata'ul ghurur, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Apakah salah kita menerima harta? Apakah salah kita menerima gelaran pangkat? Tidak salah, tetapi jangan terpedaya. Kebanyakan manusia hidup atas muka bumi ini terpalit dengan mata'ul ghurur, kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dia tak buat lagi persiapan, itu bahaya. Dia juga berada dalam suratul Fatir ayat kelima yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah yakni membalas amal kamu itu benar. Maka jangan kamu terpedaya dengan kemewahan hidup di dunia. Janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan, yakni dengan kenikmatan yang Allah bagi. Lalu kamu lalai dengan nikmat Allah itu, kamu menderhaka semula dengan pemberi nikmat itu. Satu lagi ayat, surah Luqman ayat 33. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu dan takutilah akan hari akhirat, yang padanya seseorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya, dan seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapaknya dari azab dosa masing-masing sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan jangan pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah. Dunia ini, siapa yang tarik kita terpedaya? Syaitan. Jangan sebut kita tidak diingatkan oleh Allah SWT. Ada banyak lagi ayat dalam Quran. Saya hanya bagi 3. Jadikan ini azimat untuk kita berwaspada setiap kali kita hidup di atas muka bumi. Ulama mengatakan, apabila manusia itu terpedaya dengan dunia ini, dia lupa tujuan penciptaan dia, lupa diri. Dia tu hamba kepada Allah, dia lupa. Maka jadilah dia hamba harta, hamba nafsu, hamba kepada manusia yang lain. Bila dia lupa tujuan dia sebagai hamba kepada Allah, maka dunia yang fana diberi satu tujuan, akhirat yang baqa diabaikan. Orang yang hilang punca, terlupa dia sebagai hamba kepada Allah, maka ketika dia hidup, dunia yang fana sementara, yang semakin reput, yang akan ditinggalkan, itu dijadikan tujuan. Akhirat yang kekal abadi diabaikan. Ini satu perkara yang sangat berbahaya.